الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Safiyyuhu min khalqihi wa habibuh. Addal amanah wa ballagha risalah wa nassal ummah wa kashafa al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi thayyibin wa ashabihi al-hadin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana adkhilna mudkhala sidqi wa akhrijna mukhraja sidqi waj'al lana min ladunka sultanan nasira. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Terima kasih semua hadirin hadirat yang hadir pada tengah hari ini. Mudah-mudahan sentiasa Allah memberkati dan merahmati serta melindungi kita insya-Allah. Kita bermula kitab Al-Jauharil Mauhub, permata yang Jauharil permata yang mauhub, yang diberikan, yang dihadiahkan, dan juga wa munabbihatil qulub, dan perkara-perkara yang munabbih. Munabbih ni kalau bahasa standardnya alam kering kan. Munabbih. Kalau kita nak pergi kedai Arab kan, nak cari alam, cari dia cakap dia munabbih. Dia fahamlah mana jam alam tu. Yang kadang-kadang dicampak keluar rumah tu. Itu munabbih. Jadi kenapa disebut munabbih? Kerana dalam kitab ni banyak benda-benda yang mengejutkan kita daripada tidur. Kerana Sayyidina Ali kata, an-nasu niyam wa idza matu intabahu, manusia ni tidur. Bila mati baru dia sedar. Sebab kita lalai dengan dunia kita, dengan alam yang fana ni, kita leka lalai, kurang amal, kurang ilmu, kurang tadabbur Al-Quran dan hadis. Bila kita bangun daripada kubur, barulah kita sedar bahawa kita sudah meninggalkan perkara yang sangat penting di dunia, untuk kita mengenal Allah, untuk kita memahami Quran, untuk kita mempelajari sunnah-sunnah Nabi SAW. Sebab tu kita lihat orang yang mati ni, banyak Allah cerita dia menyesal kan. Contohnya dalam surah Al-Munafikun, Allah sebut orang yang hendak mati, hampir mati. Malaikat datang nak cabut nyawa dia, dia pun minta tangguh. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyati ahadakum maut fa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa akum minas solihin. Dan infaklah, sedekahlah sebahagian daripada rezeki yang telah kami berikan kepada kamu sebelum datangnya malaikat maut kepada salah seorang kamu. Lalu dia berkata, Rabbi laula akhartani, wahai Tuhanku, kenapa kau tidak berikan kepadaku masa ajalin qarib, sikit. Mana ajal ni masa. Mana dalam bahasa Arab ajal ni bukan mesti mati tu. Ajal ni masa. Contohnya ayat hutang kan. Ya ayyuhallazina amanu idza tadayantum ila ajalin musamma. Bila kamu berhutang ke satu tempoh, bukan hutang sampai mati. Mana ajal. Sebut ila ajalin musamma. Waktu tertentu. Contohnya bila nak bayar minggu depan, bulan depan, tahun depan. Jadi ajal ni umum dalam bahasa Arab. Tapi kita orang Melayu, ajal ni mati. Mati ni ajal. Dalam Arab dia lebih daripada, dia masa, waktu. Dah sampai ajal. Jadi kalau kita nak berseluruh pun boleh lah. Kan? Bila sampai ajal kahwin kau? Terkejut dia. Kau nak tanya pasal mati ke nak tanya pasal kahwin? Masa kahwin bila kan? Jadi Allah sebut bagaimana manusia ni dia menyesal. Bila melihat malaikat maut baru dia menyesal.
dia minta, laula akhartani ila ajalin qarib. Wahai Tuhanku, kenapa kau tidak berikan aku tempoh masa yang sedikit? Qarib ni sikit, sikit pun tak apa. Sehari ke 2 hari ke 3 hari ke 5 jam ke 3 jam ke 2 jam ke. Fa asaddaqa, aku nak sedekah, wa aku minas solihin, dan aku nak jadi orang yang soleh. Maknanya kita sekarang ni leka lalai, tak ada rasa, mana tak ada booster lah. Bukan booster vaksin tu kan. Mana kita kena ada booster untuk kita beramal tadi. Tak ada. Jadi kalau kita nak lebih booster, kena pergi ziarah kubur. Itu cara Nabi nak menggalakkan kita, nak memboosterkan, macam ayat. Nak bergalak, booster ni penggalak lah. Nak galakkan kita ingat Allah, ingat akhirat, kena banyak pergi ziarah kubur. Kita ni ziarah kubur tunggu orang mati. Mana kita ziarah kubur jadi satu amalan. Amalan mungkin bulanan, mungkin mingguan. Ziarah kubur. Kerana Nabi suruh kita ziarah kubur. Nabi kata, kuntu nahaitukum an ziaratil kubur fazuruha. Dulu, mula-mula Islam, Nabi larang ziarah kubur. Takut mereka buat benda-benda yang khurafat, kefarat, kerafat semua kan. Jadi Nabi suruh, mula-mula Nabi tak bagi. Takut ya benda-benda yang tak elok. Tapi bila dah sedar, bila dah faham, Nabi kata, fazuruha. Sekarang boleh ziarah. Sebab apa? Fa innaha tuzahidukum fid dunya. Bila kamu ziarah kubur, kamu akan berlaku zuhud. Maksudnya kamu tak tamak dunia. Tak cinta dunia. Dan wa tuzakirukum bil akhirah, dan kamu lebih ingat kepada hari akhirat. Maknanya ini faedah ziarah kubur. Jadi kita ni, terutama orang Melayu ni, dia bukan satu amalan. Ziarah kubur hanya untuk ziarah kalau ada kematian. Kalau tak ada kematian, dia tak ziarah kubur. Sampailah dia mati. Dia ziarah, dia terpaksalah. Orang usung dia kan, nak tak nak dia kena ziarah. Maknanya kita kena sentiasa ziarah kubur. Sebulan sekali ke. Balik kampung, ziarah kubur orang kampung kan. Kalau ada mak ayah kita ataupun nenek kita, ziarah mereka. Kerana itulah tempat kita. Kita kalau nak pindah rumah, sebelum pindah tu kita dah tengok dah. Orang Kedah tu dah usyar dah. Tengok kan. Padahal lama lagi kan. Tapi dah bagi deposit dah. Kan. Tengok selalu. Inilah rumah kita kan. Beritahu ke anak. Jadi kita pun akan ada rumah di mana. Kalau kita mati, di mana kita dikuburkan. Jadi kita kena ziarah tempat yang lebih lama kita duduk daripada rumah yang kita nak beli. Kita nak beli rumah, biasanya dah ada bekerja, dah ada kerjaya, dah ada duit semua. Mungkin dalam 20 tahun. Kadang-kadang tak sampai berapa tahun, duduk dah meninggal dunia. Kadang-kadang dah tua, dah pension baru beli rumah. Rumah pun dia boleh tahan. Boleh tahan ke tak boleh tahan, tak tahu. Jadi tunggu masa yang tertentu baru boleh. Lepas tu baru beli, dapat kunci rumah, dah dapat kunci kubur dah. Jadi kenapa kita mengabaikan rumah yang pasti, yang kita akan duduk lebih lama lagi. Jadi lepas ni boleh malam-malam karang. Ustaz, kenapa malam? Malam lagi afdal. Kan? Ya betul. Nabi ziarah biasa berdua. Sebab kalau ramai-ramai ziarah, dia tak ada feeling. Bising je kan. Tak ada rasa kubur tadi. Kenapa waktu malam? Pertama, berdua lah. Yang kedua, waktu malam. Kerana waktu malam ni nampak macam lebih rasa kekuburan tu. Macam rasa gelap. Kan kubur ni gelap. Jadi kalau siang ni dia tak nampak dia punya feeling dia. Waktu malam, kalau boleh tengah malam. Kan? Dulu masa saya ada madrasah, sekarang saya ada madrasah pun dah. PKP ni dah tak ada dah. Dah habis dah. Kita bawa anak-anak murid kita pergi ke ziarah kubur waktu malam. Lepas kelas habis pukul 11 malam tu, bawa. Sebelah tu ada ISKL, International School kan. Ada pagat-pagat Bangla, Nepal semua. Bila tengok kami pakai jubah putih-putih, dia lari. Kan? Ingat hantu. Tengah malam kan. Siapa tak takut kan. Ada sebelah tu dekat. Kalau tahu siapa yang duduk. Melawati tahulah Kemensah. Sebelah tu ada International School kan. Maknanya sebaiknya, tapi kalau tak mampu malam pun sibuk, weekend itu pergilah. Ini weekendnya pergi mall sahaja, pergi kenduri sahaja, pergi ziarah tempat yang kita akan pergi. Itulah sebaik-baiknya untuk kita mendekatkan diri kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita ni tidur, sekarang ni tengah tidur, mimpi, gitu lah, mimpi. Kita sedang bermimpi sekarang. Bila kita masuk kubur je baru kita sedar. Baru kita menyesal.
Allah sebut apa dalam surah Al-Mu'minun, orang-orang yang dah meninggal dunia ni dia akan menjerit minta supaya dikembalikan. Yang tadi orang yang nak mati minta dipanjangkan sikit. Tapi sikit dia bila dah dapat sikit dia nak lagi. Sikit masa tu lah, masa nak mati sikit lah. Bila dah bagi sikit, okey aku bagi sehari. Alamak sikit sangat. Itu manusia. Nabi sebut lau kana libni Adam wadiyan min zahab. Kalau manusia ni ada 2 lembah emas, la batara bihi ma salisan. Dia nak yang ketiga. Takkan habis nafsu dia tu, keinginan dia tu sehingga penuh tanah dalam mulut. Maksudnya dalam kubur habis lah. Selagi mana di luar kubur lagi itulah dia nak lebih lagi. Itu menggambarkan kerakusan manusia. Berada di dunia ni sangat rakus, sangat tamak, sangat lupa dengan kehidupan di negeri akhirat kelak. Jadi Allah sebut dalam surah Al-Mu'minun, bila masuk kubur je dia minta balik ke dunia. Rabbirji'un, wahai Tuhanku kembalikan aku ke dunia. Ayat 100 surah Al-Mu'minun, dia tengok ayat 100 surah Al-Mu'minun. Rabbirji'un, aku nak balik. Rabbi Tuhanku, irji'un, kembalikan aku ke dunia. Kan apa? Rujuk. Misalnya rujuk kan balik. Kan? Rujuk. Kadang-kadang kita ni boleh guna. Abang nak rujuk sekarang. Ya benar bang, bila kita bercerai nak balik kan. Rujuk ni orang Arab guna rujuk. Mana aku nak balik. Harjek apa bahasa dialek dia lah. Aku nak balik. Jadi Rabbirji'un, wahai Tuhanku aku nak balik ke dunia. Nak buat apa? La'alli a'malu salihah. Aku nak beramal soleh. Fima tarok. Benda yang aku dah tinggalkan. Fima tarok. Tarok ni tinggal. Aku dah tinggalkan banyak. Aku dah buang masa banyak di dunia. Aku banyak kerja dunia. Aku banyak kerja perempuan. Aku banyak kerja harta. Ada kerja perempuan sini? Ada Dah kahwin pun kerja perempuan juga? Dahsyat. Mana kita banyak kita leka kan. Banyak ketawa, banyak tengok TV, banyak mana kita baca cakap manusia ni lebih banyak daripada baca cakap Tuhan. Kita tulis tulisan-tulisan tu kalau kita bukukan, penuh almari tu. WhatsApp kita, kerja dunia kita kalau kita tulis, bukukan, penuh almari. Tak cukup rumah. Seminggu dah, 1 buku dah. Kelebih. Itu belum lagi yang cakap yang betul. Popek kita bukukan. Macam Tuan Guru Nik Aziz kan, apa yang dia ucapkan, orang bukukan. Dia tak tulis. Almarhum kan. Dia tak tulis. Dia hanya orang tulis apa yang dia cakap. Ceramah ke, tazkirah ke, apa ke. Kalau kita cakap dibukukan, ada siapa nak beli tak? Tengok, tapi elok tu. Elok. Sebab apa? Esok kita akan baca di akhirat. Allah SWT surah Al-Isra, Iqra' kitabak, bacalah buku kamu. Masa boleh rakam, kita sentiasa bawa perakam. Macam wartawan tu kan. Mula cakap je rakam. Lepas tu upah orang tulis. Tengok, inilah aku nak. Esok aku baca benda ni. Esok kita baca balik apa yang kita cakap. Iqra' kitabak, apa yang kita cakap, apa yang kita tulis dalam WhatsApp group semua kita baca balik. Kita komen dekat apa grup-grup politik ke, sukan ke, celaka, tak guna, sial semua. Kita baca balik depan Tuhan. 20 hari bulan Januari kan. Petang aku telah sialkan FAM kerana aku benci betul lah dengan pemain Malaysia ni. Contoh kan. Depan Tuhan tu kan. Satu-satu Iqra' kitabak dalam surah Isra. Bacalah buku kamu. Kafa binafsikal yawma alaika hasiba, Tuhan kata. Cukuplah buku ini yang menghisap kamu. Cukup dah. Semua ada. Benda yang kecil. Wa wudi'al kitabu, bila kitab tu diletak depan kita. Fataral mujrimina musyfiqina mimma fi. Ayat 59 surah Al-Kahfi. Kita baca hari Jumaat kan. Allah sebut bukan 59, 49 surah Al-Kahfi. Bila buku diletakkan di atas depan kita tu, kita akan baca. Fataral mujrimina musyfiqina mimma fi. Orang-orang yang banyak dosa macam kita ni akan baca dengan penuh rasa takut. Dalam bahasa Arab, saya ni mungkin first time saya ada pengalaman mengajar pondok ni, pondok fizikal, tapi pondok moden lah. Dulu pondok moden, sekarang dah pondok tukar dah. Pondok online. Dulu pondok moden. Di Mesir saya sewa satu rumah, pelajar-pelajar yang nak belajar kitab secara talaki kan panggil.
Pelajar perubatan ada, pelajar agama ada. Mana antara yang belajar dengan saya Ustaz Don lah. Kenal Ustaz Don Daniel lah. Sekarang saya mengajar Ustaz ni dah 20 tahun dah. Sampai sekarang. Cuma sekarang saya buka untuk umum. Bukan hanya Ustaz-Ustaz je, umum. Nanti saya beritahulah sebelum saya habiskan. Maknanya apa sahaja yang kita buat, kita lakukan, kita akan baca balik. Jadi dalam kitab perkataan takut, khauf, bisa dengarkan khauf. Tapi Allah tak sebut khauf. Allah sebut musyfiq. Musyfiq ni ada dua dalam Quran. Pertama, ingat ayat bahawa gunung, bumi, langit semua takut bila diberi amanah. Bisa dengarkan? Surah Al-Ahzab ayat 72. Inna aradna al-amanata ila as-samawati wal ardi wal jibal. Kami berikan amanah kepada gunung, langit, bumi, fa abaina, semua tak nak. Wa ashfaqna, sama juga perkataan ashfaq. Tapi syafiq mana lain? Syafiq kesian. Mercy kan, mana belas kasihan. Tapi kalau ashfaq sangat takut. Kenapa Tuhan tak sebut perkataan khaif? Dalam ayat cerita pasal orang baca kitab amalan di hari kiamat. Allah ganti dengan musyfiq. Musyfiq ini sangat takut. Mana gunung, langit, bumi sangat takut nak terima amanah. Kita sangat relax. Sembayang boleh cucuk-cucuk perut lagi. Ya betul, melawan kawan dia. Dia pakcik tu dah. Kawan dia muda sikit. Taklah, muda 50, kawan tu dah dekat 70. Dia cucuk, dia apa cakap kau? Nak sembayang tu. Kan? Sedangkan ayat 72 surah Al-Ahzab tadi, bumi, langit semua sangat takut nak terima amanah solat, amanah ibadah, semua sangat takut. Kalau takut biasa khaif. Khauf kan biasa kan? Khauf, takut. Tapi kalau sangat takut, mana takut tahap maksima dipanggil ashfaq. Takut banyak dalam syarat. Khauf. Apa lagi? Khasyah. Ada lagi lah. Ra'bu. Tapi yang nombor satu takut, musyfiq ataupun ashfaq. Sangat takut. Mana takut? Orang sekarang takut gila lah. Ngomong Melayu kan. Takut gila. Sangat takut. Jadi orang yang baca buku tu, Fatarul mujrimina musyfiqina mimma fi. Sangat takut bila tengok yang dalam tu. Sebab depan Tuhan. Neraka nampak. Tuhan pun ada. Sangat takut. Nanti maknanya Allah jarang guna perkataan ashfaq tadi. Kecuali dua tadi lah. Pertama, bila bumi, langit dan juga ayat 72 surah Al-Ahzab ni terima apa? Terima amanah, semua tak nak. Dia tahu sangat sukar. Sangat takut. Dan yang kedua, ashfaq ni Allah guna waktu ni. Waktu hari kiamat. Kerana manusia sangat takut bila tengok buku. Bukan berpeluh lagi. Kan? Habis semua. Berpeluh. Darah pun keluar. Air mata darah keluar, Nabi kata. Hatta yang qati' ad-dam. Hatta yang qati' ad-dumu. Sehingga mana air mata berhenti. Habis. Fatasilu dam. Darah keluar. Jadi ini semua adalah gambaran-gambaran penyesalan pada hari kiamat. Kita sekarang tidur. Mereka seronok dengan dunia, kita enjoy. Dengan harta, dengan wanita, dengan tahta, dengan yang lain kan. Kita enjoy, seronok kan. Seronok ada anak isteri. Gambarkan kebahagiaan dalam Facebook. Aku bahagia. Tapi sambil post tu, sambil bergaduh dengan isteri. Sambil post kan. Sana ambil sendirilah kau ni. Awak nak post pun tak senang lah. Tapi dalam post tu sweet. Pegang tangan. Itu manusia. Manusia hanya menipu diri sendiri. Itu manusia. Manusia. Jadi itulah manusia. Manusia hanya bahagia dalam mimpi. Jadi kita kena keluar daripada mimpi kita. Kita kena bangun. Sebab tu kita ni, kata Imam Ali Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, mengatakan kita dalam mimpi. An-nasu niyam, manusia tidur. Leka, lalai dunia yang telah menguasai dirinya. Jadi yang pertama disebut sini, apa cara untuk kita sampai kepada Allah. Munabbih tadi kan. Kita tak sampai masuk lagi. Kita hanya baca tajuk dia. Munabbih. Apa munabbih? Munabbih ni apa tadi? Alam. Kalau kita nak pergi kedai Arab, kalau pergi ke Mekah umrah ke kan, nak beli jam alam tu, kata dia munabbih. Saya nak munabbih, saya nak jam alam. Sebab apa munabbih? Munabbihatul qulub. Maksudnya buku ni dia akan cerita kita benda-benda yang
mengejutkan hati kita. Ini sangat penting untuk kita tahu kerana kita lalai, kita leka manusia ni lalai. Dan sebab tu Allah sebut di antara salah satu nama kiamat ialah hasrah. Nama kiamat banyak. Saya ada pondok online, ya saya meneruskanlah. Di Malaysia saya buka pondok secara pondok luar kampus. Belajar kat rumah lah. Kita penuh hari-hari sebelum subuh. Lepas subuh. Lepas subuh ada juga. Tapi tak banyak lah. Banyak lepas subuh. Malam. Mana bagus. Kebanyakan budak perubatan. Budak agama pun ada. Budak perubatan dia belajar. Sebelum pergi kuliah tu belajar kitab. Setiap hari. Kan. Saya dah masih di Malaysia saya buka di H3 tahun 2010 saya balik H3 Melawati. Sewa kan. Antara yang mula belajar Profesor Datuk Seri Awang Sarian, pakar bahasa Melayu. Dia lah di antara anak murid yang sampai sekarang belajar lah. Dan murid yang baru ni dia melangsungkan, bukan dia melangsungkan. Anak dia melangsungkan, anak bongsu dia. Anak bongsu dia melangsungkan di Ampang tu. Nak sebut benda-benda ya, orang putih punya. Kan sebut salah kan ayah saya. Dekat Jalan Ampang dekat apa nama Palace Duses apa nama? DUCHESS atau nak bunyi macam mana tak tahulah. Betul lah, Duces. Tak tahu lah. Kalau anda pun tak tahu, saya lagi tak tahu. Jadi beliau antara atau peserta atau pelajar utama ataupun yang mula-mula start belajar di Jalan H3 tadi sampai sekarang saya buat online lah. Jadi antara yang kita belajar adalah tentang kiamat. Hari Khamis kita cerita kiamat dan tauhid. Jadi antara nama kiamat tadi semalam Al Isya kan, ialah al-hasrah. Wa anzirhum yaumal hasrati. Dan berilah peringatan kepada manusia yaumal hasrah. Kenapa hasrah? Hasrah ni menyesal. Menyesal dalam bahasa Arab biasa, itu tadi kan. Allah akan guna perkataan yang tinggi. Kalau menyesal biasa dipanggil nadam. Nadim tu orang yang menyesal. Jangan tak nama anak Nadim lah. Kan menyesal semua. Nadam ni menyesal. Nabi kata dalam hadis sebut an-nadamu taubah. Menyesal itu taubat. Di antara elemen menyesal, elemen taubat ialah menyesal. Jadi 3 elemen taubat. Menyesal, azam dan iqla'. Azam ni berazam untuk tidak kembali kepada dosa. Iqla' ni berhenti daripada dosa. Yang pertama ialah menyesal. Ini 3 elemen penting taubat. Menyesal, azam, bukan azam nak buat selalu. Azam nak berhenti lah maksudnya. Tapi kita selalu azam, tapi tahun baru je. Tahun baru je azam. Tahun baru je azam. Azam je tahun baru. Lepas tu tinggal azam je lah. Tahun depan kita renew azam tadi. Sampai ke Abang Jamil mampus. Sampai sama je kan. Tak ubah-ubah. Sebab tu kita kena ambil kitab ni untuk kita sebagai booster lah. Sebagai menggalakkan kita untuk beramal. Jadi 3 dia azam, menyesal, azam untuk tidak kembali kepada dosa dan juga ikhlas, mana berhenti masa taubat tu tidak melakukan maksiat tadi. Ikhlas. Jadi perkataan asal menyesal ialah nadam. Tapi Allah sebut hari penyesalan bagi hari kiamat, tak sebut yaumun nadam, tak ada. Allah sebut yaumul hasrah. Hasrah. Jadi hasrah ni kata ulama dalam kitab tafsir. Tafsir saya ajar hari Ahad. Tafsir jalan lain hari Ahad. Guna Zoom lah. Nabi sebut ulama sebut hasrah ni ialah a'la maratibin nadam. Penyesalan peringkat pertama. Menyesal pun banyak. Macam stage dalam sakit lah kan. Yang paling teruk 4 kan. Kalau sakit kanser ke COVID ke kan. Maksudnya yang paling stage yang paling tinggi menyesal ialah hasrah. Dunia tidak ada orang yang hasrah, tidak ada. Menyesal nadam je, menyesal biasa lah. Walaupun menyesal apa pun dia takkan sampai peringkat akhirat. Sebab akhirat tu orang dah nampak dah apa yang dia akan dapat. Kita hari kiamat kita berada di mana? Di Syam. Semua akan dihambat ke sana. Datangnya Jahannam. Yu'ta bi Jahannam. Yauma idzi yatazakkaru insanu ma sa'a. Dalam Al-Quran. Nabi terangkan dalam Quran Al-Fajr tadi, surah Al-Fajr sebut bagaimana Allah datangkan waji'a bi Jahannam kan. Jahannam dibawa. Tapi Nabi detailkan lagi dalam hadis Sahih Muslim.
Yu'ta bi jahannam, neraka jahannam dibawa. Masa tu kita berada di Syam, di sana Palestin. Mana sana kita akan dikumpulkan. Ketika itu datang neraka jahannam. Laha sab'una alfa zimam, ada 70,000 tali penarik. Bayangkan, banyak. Maksudnya neraka jahannam sangat besar. Likulli zimam sab'una alfa malak. Setiap tali tadi ada 70,000 malaikat. Malaikat bukan macam kita. Kita sadar-sadar pun tak boleh angkat kereta. Ada orang sadar yang boleh angkat kereta, jarang. Ada. Tarik tu saya pernah nampak lah, tarik dengan gigi, tarik dengan hidung, tarik dengan telinga. Ada kan? Tak ada. Kalau gigi adalah, telinga tak dengar. Ada telinga ada ke? Ada, alhamdulillah. Dengan mata tak ada kot. Tak ada. Gigi biasa tengok India kadang orang. Tapi ada tak orang yang ambil kereta dia angkat? Kau dah alih kereta, aku dah angkat dah. Dia macam kan? Tapi malaikat bukan macam manusia. Malaikat bukan angkat kereta, bukan angkat rumah. Malaikat angkat arash. Arash adalah makhluk Allah yang paling besar sekarang. Paling besar ialah arash. Bukan arash Muhammad. Itu pelakon zaman-zaman saya dulu kan. Sekarang dah saya tak layan lah. Apa nama drama-drama ni. Dulu antara yang popular arash. Dulu kat masa saya kan. Biasa serapannya nampak dia. Jadi bila malaikat ni datang membawa jahannam, berapa jumlah tadi? 70,000 kali 70,000. 4.9 bilion, bukan juta. 70,000 kali 70, betul? 70,000 kali 70,000, 4.9 bilion, bukan juta. Mana 4,900 juta, mana 4.9 bilion. Malaikat ni yang angkat ataupun yang tanggung arash hanya 4 orang. 4 malaikat saja sekarang. Sedangkan bumi dengan langit dengan matahari jauh beza lah. Tapi yang lagi besar lagi ialah arash. Berada di sebalik, di atas langit yang ketujuh. Dan arash sekarang 4 orang, 4 malaikat yang bawa. Hari kiamat jadi 8. Sebab kiamat sangat dahsyat dia punya sangka kali dan sebagainya. Allah sebut dalam Quran, wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin samaniyah. Belajar bahasa Arab, ada belajar bahasa Arab. Samaniyah tu berapa? 8 kan. Wa yahmilu arsya rabbika, wa yahmilu, dan yang membawa arsya rabbika, arsy Tuhanmu, yauma idzin, pada hari kiamat, fawqahum, di atas mereka, samaniyah, ada 8 malaikat. Sekarang 4. Jahannam berapa tadi? 4.9 bilion. Mana dahsyat, mana lebih besar. Arash yang paling besar sekarang 4 orang, 4 malaikat. Kelak hari kiamat kelak 4.9 bilion malaikat yang tarik jahannam. Sangat besar, sangat berat, sangat dahsyat. Sebab tu dipanggil hari penyesalan yang amat sangat. Sebab orang dah tengok tadi baca buku pun menangis ya. Baca kitab, Allah banyak maki, ngumpat, mengutuk orang banyak pula dah. Tak ada masa nak happy dah. Sebab tu hari kiamat ni tak ada masa bila kita reunion dengan mak ke kawan, kita tak ada masa nak peluk-peluk dah. Kita tak jumpa seminggu. Oh alah leha, lama tak jumpa seminggu. Seminggu lama tak jumpa kan. Sebab seminggu. Kalau kena setahun 2 tahun, kita yang suami duduk dalam kereta ni lama juga tunggu dia sembang. Alah bang, sekejap je bang. Lama tak sembang dengan Mariam ni. Lama dah berapa tahun tak jumpa kan. Ini kita takkan berseronok, takkan berbicara, berbual bila kita jumpa walaupun mak kita. Yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi. Dalam surah Abasa. Pada hari kiamat manusia lari daripada saudaranya, daripada adik-beradiknya, daripada ibu bapanya. Jumpa mak pun tak ada peluk lah. Sebab nampak jahannam tu. Rasa jahannam je diri sendiri kan. Rasa teruk, maksudnya tak ada masa. Sebab tu kita kena cari yang dipanggil tadi munabbihatul qulub. Perkara-perkara yang dapat menjagakan, mengejutkan hati kita. Kita dah lalai. Kita ni lalai. Sedar tak sedar kita memang lalai, kita memang leka. Kita memang alpa. Jadi yang pertama dia sebut ialah tentang berfikir. Awalam yanzuru fi malakutis samawati wal ard wa ma khalaqallahu min syai'in wa an asa ayyakuna qad kataraba ajaluhum. Awalam yanzuru.
Mengapakah mereka tidak melihat, menilik uh, ke sambung atau pulanglah, saya tak kisah. Yang diorang dah macam panjang lah. Ya, 49. 80. Sambunglah, saya tak kisah. Kesian pula kan. Kan datang pula kan. Nak ulang? Mana? Nak ulang ke nak sambung? Ikut majoriti ulang boleh? Okey, tak apa. Tak masalah. Dia benda agama ni bukan macam berita basi. Kalau dah soal khabar lama dah buang-buang je kan. Berita ni kadang-kadang orang banyak recycle berita dalam grup WhatsApp. Ini dah cerita lama pun masuk balik. Kita dah boring kan. Bukan lama. 3 hari lepas orang masuk balik dalam grup pun rasa, Allah ni 3 hari lepas masuk balik dalam grup. Baru 3 hari. Agama tak? Agama ni memang rasional untuk sepanjang zaman. Jadi tak ada masalah kalau kita ulang kan. Kita masuk bab fikir dah. Masuk 5 kan. Jadi kita tak baca satu-satu sebab kita sebab benda ni adalah tebal kan, besar. Jadi kalau kita baca satu jadi lambat lah. Kita nak tahu dia punya poin-poin penting di sebalik di setiap tajuk tadi. Tanpa kita meninggalkan dia punya ayat-ayat yang penting kan. Ayat pertama tadi Allah tanya kan, awalam yanzuru fi malakutis samawati wal ardh. Mengapakah mereka tidak melihat tentang malakut kerajaan langit dan bumi? Mana kita kena sentiasa menilik. Allah banyak dalam Quran suruh kita menilik dan juga memikirkan tentang kejadiannya. Maknanya ini adalah satu cara untuk kita meningkatkan iman kita. Kita melihat kejadian Allah, langit, sunset, sunrise, apa yang kita tengok di tepi pantai ke, hujan ke, tengok makan pun kita kena tilik. Fal yanzurul insanu ila ta'amih. Hendaklah manusia melihat kepada makanannya. Anna sababnal ma'a sabba. Allah sebutkan surah Abasa kan. Hendaklah manusia menilik. Tapi ada tafsiran lain. Kata Ibnu Abbas, maksud Allah suruh kita tengok makanan, suruh kita tengok apa jadi makanan setelah kita buang yang besar. Itu Ibnu Abbas punya. Ulama ni dia sebab tu kitab tafsiran dia macam-macam. Tapi semuanya okey. Tengok makanan daripada mana ia jadi. Daripada benih dia, daripada apa pun ada hikmah juga. Tapi yang Ibnu Abbas sebut pun menarik juga. Bila kita tengok makanan, kita makan yang mahal contoh. Lobster kan. Lobster 200. Apa lagi yang mahal? Kek apa yang paling mahal? Tak tahulah. Siakap. 1000 lebih kan. Jadi kalau ikut tafsir Ibnu Abbas, tengok apa jadi siakap setelah kita keluar tandas. Apa jadi siakap tadi? Adakah masih lagi harga 1000? Saya ingat pun tak nak beli. 10 sen pun tak nak beli kan. Itulah hakikat dunia. Yang kita kejar, yang kita gilakan akan jadi, orang Jawa kata shit. Jadi najis, jadi tahi. Dan ada hadis. Nabi kata, lupa lah hadis dia. Nabi sebutlah hadis, Nabi kata apa? Perumpamaan dunia ni seumpama makanan. Dunia ni macam makanan. Wa in qazzahu wa mallahahu falyanzur ila ma yasir. Cuma yang depan saya lupa Arab ni. Saya memang daripada kecil lagi saya memang train di saya untuk hafal dalil-dalil ni. Quran hadis berumur 15 tahun. Lepas tu saya memang kalau di kalangan PU saya jadi sumber rujukan lah untuk diorang nak buat konten semua kan. Dalil sebagainya. Banyak kawan-kawan saya minta tolong dan sebagainya. Dalam program pun saya, kalau PU dulu, saya cakap tak pandai. Saya gagap. Lepas tu cakap pun tak petah. Saya jauh. Lepas tu jauh pula. Tapi dia orang ambil saya, dia setiap PU tu dia ada cari expector dia. Saya lebih kepada soal jawab. Maknanya spontan lah soal jawab. Apa saja soal jawab insyaAllah. Saya pun ada banyak. Kawan saya ada buat program-program, dia panggil saya. Buat soal jawab kamu, dia panggil saya. Spontan kan. Jadi boleh lah, mungkin di hujung-hujung kuliah boleh manfaatkan lah. Nak tanya umur apa-apa sahaja boleh. Pasal kamu kan. Fiqh ke hadis ke tauhid ke. Jadi Nabi sebut dunia ni macam makanan. Wa in qazzahu, sekalipun manusia bagi rempah yang macam-macam. Rempah apa? Jintan manis, jintan putih,
Apa lagi? Apa? Kari. Kan? Daun kesum. Kan? Macam-macam nak bagi baunya, aromanya. Kan? Lapar pula. Nanti boleh belanja saya ni. Kan? Tak makan lagi kan. Apa saja dia letak. Wa mallahu. Malah ni milh. Salt. Garam. Letak apa macam-macam jenis rempah. Letak garam, gula. Apa lagi. Semua letak. Sampai penuh lah. Falyanzur ila ma yasir. Lihat apa jadi makanan tadi. Kek yang mahal. Macam-macam. Cheese, caramel. Apa lagi. Macam-macam sekarang ni. Saya tak tahu lah pening kepala kan. Dia kalau kek dekat kedai tu okey lagi. Kek yang tempah-tempah tu. Ni berapa harga ni? Macam sedap je. 200 Ustaz. Ambil 200. Kalau dekat kedai tu okey 50, 60. Ni yang pakar-pakar ni. Online ataupun yang kita direct kepada ni mahal. 200, 300 kek. Tak tahulah. Mungkin makan-makan tu terus power kuat kot. Ini anda sebut. Dunia macam makanan. Sebanyak mana dia letak perencah, pewarna, semua dia letaknya cantik, sedap, aroma sebagainya. Falyanzur ila ma yasir. Lihat apa jadi pada akhirnya. Dia akan jadi najis. Nabi sebut hadis Sahih Muslim. Yaqulu ibnu Adam mali. Manusia sentiasa berkata, mali, hartaku. Mal kan? Mali, hartaku. Mana kita sentiasa sebut pasal harta. Sembang duit. Sembang kat kedai kopi pun pasal dunia. Sembang kat Starbucks pun pasal dunia. Sembang kat kedai apa pun pasal dunia. Kadang-kadang pergi kubur, bawa kawan yang meninggal dunia pun cerita dunia lagi. Ini manusia punya gila dunia. Dekat kubur tu. Kawan dia meninggal tu, ataupun adik-adik dia meninggal, sembang dunia. Esok macam mana? Baik okey ya. On besok. Jangan tak on. Orang tu tengah tahlil kan. On sangat. Esok tiba-tiba dia on ke kubur lah. Bukan on ke sana. Bukan on ke mana kan. Atau manusia. Jadi dunia ni, itu dunia. Hakikat dunia. Semahal mana pun. Kereta semahal mana pun. Ferrari ke semua. Accident. Terbakar habis. Pelakon apa Fast and Furious tu. Yang accident tu. Hancur. Apa nama? Pelakon lupa saya. Paul Walker. Hancur habis. Kemasyhuran ditinggalkan. Sebab tu Nabi dia meninggal. Nabi tak tinggalkan apa. Ma taraka Rasulullah sallam dirhaman wala dinaran wala ardan. Nabi meninggal tak meninggalkan harta emas, harta perak. Perak pun tak ada, emas pun tak ada. Yang ada apa? Illa baghlatul bayda. Yang Nabi tinggal bagal. Tahu bagal? Dia campuran kuda dengan keldai. Kuda campur keldai jadi bagal. Kalau saya panggil kudai. Kudai. Kuda keldai. Arab panggil bagal. Dia kahwin kan. Kahwin. Memang ada. Memang dia ada. Memang banyak bagal. Nabi ada bagal. Bagal warna putih. Nabi punya bagal warna putih. Itu Nabi tinggalkan. Kemudian hanya Nabi tinggalkan silah. Dia punya senjata dia. Itu Nabi tinggalkan. Kemudian yang Nabi tinggalkan tanah. Tapi tanah sebelum Nabi wafat, Nabi sudah sedekahkan. Nabi sudah sedekahkan. Masa sakit, nazak tak boleh nak, kita tak boleh nak sedekahkan. Harta tertahan. Bila kita sakit nazak, tak boleh nak, aku nak sedekah lah, tak boleh. Itu hak pewaris. Mana haram, tak sah. Seorang bila nak mati, dia sakit dah teruk, tiba-tiba dia kata, aku nak pergi masjid, aku nak pergi, siapa tak boleh. Nak bagi sekarang? Tak boleh. Tak boleh. Sebab tu ulama dalam kitab Aunul Bari, Syarah Sahih Bukhari sebut, hadis Sahih Bukhari. Nabi bagi tanah yang Nabi punya di Khaybar. Tanah Nabi dapat daripada Khaybar, perang Khaybar, tahun 7 Hijrah. Nabi bagi masa sihat, bukan masa sakit. Kerana tidak sah. Masa sakit, tak sah. Kalau kita belajar muamalat dalam tajuk Al-Hijr, orang-orang yang ditahan hartanya. Maksudnya tak boleh urus harta. Antaranya budak kecil, orang gila, orang yang membazir, orang yang hampir meninggal. Dah nazak tak boleh. Kalau nak hadiah sekarang. Nak hadiah ke, nak pergi masjid ke, nak sedekah ke, sekarang masa sihat. Tapi sekarang tak nak. Sayang kan, masa sakit dah sakit nak mati dah ni. Ini peluang aku nak sedekah. Tak ada dah. Itu hak pewaris.
Tak boleh kita nak zalimi mereka. Mereka yang berhak. Bukan kita nak suka hati nak bagi siapa-siapa. Nak bagi sekarang. Nak wasiat, boleh wasiat sekarang. Tapi wasiat pun ada syarat dia lah. Wasiat bukan kepada pewaris, kepada masjid ke, surau ke, ataupun orang yang bukan ahli pewaris. Maknanya, sekarang lah masanya untuk kita nak infakkan, nak bagi sesiapa pun. Bila kita dah hampir meninggal dunia, maka itu adalah milik pewaris. Itu dalam isu muamalat lah. Jadi Nabi pun hanya meninggalkan nothing. Hanya beberapa perkara yang biasa. Dan inilah yang perlu kita tahu. Dunia ni seumpama makanan. Sangat cantik, sangat indah. Sekarang lagi gila. Orang ni kalau buat makan, dahsyat. Macam-macam jenis makanan. Kambing pun ada buat macam apa Kentucky tu. House of kambing dekat Serdang. Macam Kentucky. Dia punya kulit dia punya apa, rangup dia kan, dahsyat orang sekarang ni. Dahsyat. Kalau dulu masa zaman saya kecil, kalau masa berpuasa kan, hanya ada apa, kepak, ayam orang. Sekarang semua jenis anggota ayam tu dimasak kan. Semua ada. Apa tongkeng pun ada, punggung tu kan pun ada. Semua orang makan, semua jadi satu perniagaan. Mungkin tahun 2030 najis ayam pun, tai ayam pun orang goreng. Mungkin lah. Semua dah. Kaki tu dah biasa. Orang Jawa panggil ceker kan. Kalau pergi Kampung Baru ada satu channel yang free je nak apa, kuah ceker, kuah kaki kambing, kaki ayam tadi. Maknanya manusia ni cukup kreatif bab makan. Tapi cukup pemalas bab sembahyang. Tengoklah, dah Allah turunkan COVID pun, lepas kerajaan bagi pembukaan masjid dan surau, tak sama, bang. Kurang. Cuba kira. Memang 8 soft. Sebelum tu rapat. Sedangkan bila 1,5 meter, dia boleh muat 2 panjang. Itu kebanyakan. Di surau Jumaat Putrajaya, saya pergi sendiri. Saya pergi ni berdasarkan saya ceramah rata-rata kan. Kebanyakannya kurang. Bukan sama. Sama boleh tahan lagi, kurang. Pergi ke surau Jumaat di Putrajaya, dia cerita saya, kuliah subuhan. Ustaz, kami ni masalah. Ustaz, masalah apa? Hari Jumaat, dah azan semua, orang tak turun lagi. Putrajaya tahu kan macam mana bawah tu surau, keliling bangunan. Kalau kita dekat perumahan, penat juga jalan kaki. Jauh juga. Yang ni, blok. Terjun pun sampai terus. Jangan terjun. Mati kan. Maknanya terlampau dekat. Dah azan Jumaat tak cukup, ahli Jumaat lagi. Malahan orang duduk kat beranda tengok orang lelaki. Kalau perempuan boleh tahan lah, tak baju Jumaat kan. Tengok kan. Macam ada show pula dekat surau. Tengok Pak Imam tu azan. Pak Imam tu datang masjid bila azan. Sampai kena panggil. Rumah ke rumah. Ini realiti. Maknanya manusia tak sedar. Sedangkan Allah turunkan COVID ni untuk menyedarkan kita. Ayat 51 surah Ar-Rum. Liyadhiqahum ba'dalladhi amilu la'allahum yarji'un. Allah keluarkan apa sahaja malapetaka, zaharal fasadu fil barri wal bahri. Di daratan penyakit, di lautan, yang baru ni tsunami apa? Ada gambar tu kan. Dia kata berapa kali ganda bom Hiroshima? 10 kali ganda ke berapa? Mana berpuluh kali ganda. Mana yang meletup kat bawah laut tu berpuluh kali ganda daripada bom dekat Nagasaki, Hiroshima. Kalau berlaku dekat tepi daratan, selamatlah. Sebaik jauh dekat laut kan, kat dalam. Mana itu Allah nak tunjuk. Tapi orang dekat negara lain, dekat Malaysia. Itu manusia. La'allahum yarji'un, supaya mereka rasa Allah punya ujian tadi, supaya mereka kembali. Kembali ke mana? Kembali kepada Allah, maksudnya kembali ke rumah Allah. Tapi zahirnya manusia tak kembali ke rumah Allah. Kembali ke rumah Allah bila kembali ke rahmatullah je. Betul tak? Ya tu memang confirm lah. Nak tak nak tak boleh apa dah. Dah kaku dah. Terbujur jasad. Kita bagi satu analogi senang lah. Dah kahwin semua kan? Belum lagi? Bujang lagi? Alhamdulillah. Bujang 3. Pernah bini panggil balik rumah? Biasa kan? Terlajak masa dekat office ke, dekat kedai kopi ke, mengopi ke, mengetih ke, mengetum ke. Bukan ketum ya, nestom. Dia salah faham ni. Kan? Dengan ketum tu air ketum kan. Mengetum ni nestom. Perempuan biasa kan panggil, bang kat mana lama tak balik ni?
Biasa kan? Kalau isteri-isteri, suami tak balik lagi, dah WhatsApp tak balik lagi, apa jadi? Dia akan balas lagi panjang. Voice note. Abang, saya cakap balik. Mula-mula tulis je. Bang, kat mana balik lah? Tak balas. Padahal ada dua tik. Kan? Mana dia baca? Kan? Online lagi atas tu. Kan? Tengok je kan. Dia akan keluar suara. Bang, balik. Kan? Anak lapar ni, tak makan lagi. Bang, belilah. Saya tak masak. Tak balas juga. Macam mana? Apa? Yang ketiga macam mana? Bagi lokasi rumah. Suruh balik. Maksudnya inilah jalan rumah. Kalau abang lupa rumah kat mana kan. Kali keempat dia akan call. Betul. Kali kelima akan video call pula. Kali keenam dia call kawan rapat. Tak angkat juga dia akan call tokek kedai mamak tadi. You nampak ke baju belang-belang tu? Kan yang pakai spek tu kan. So dia balik. Itulah yang kita bimbangkan bila kita tak faham mesej Tuhan. Allah bagi satu, kita tak faham. Allah takut Allah bagi yang kedua. Yang kedua, wasani asyar. Next, biasanya worse. Yang berikut lebih buruk. Macam tadilah. Isteri takkan bagi yang kedua benda yang sama. Benda sama baru mestilah yang lebih suami ada tanda seru 5. Bang, balik 5 kali tanda seru. Dia mesti mula-mula okey lah kan. Dia takkan bagi yang kedua, ketiga tu benda yang sama, tak. Dia mesti yang lebih dahsyat lagi kan. Suara, bang, balik cepat. Suara kan, garang kan. Kita bimbang benda yang sama berlaku. Kita bimbang apa yang kita dapat mesej COVID ni kita tak faham. Kita duduk bergaduh, berbalah. Saudi buat konsert Salman Khan, tak saya lah. Jadi kita tak ada. Ustaz, okey tahun ni okey Ustaz. Apa nama sambutan tahun baru hanya tahlil. Itu sebab COVID banyak lagi. Cuma COVID dah tak ada. Adakah masih tahlil lagi? Tuan-tuan tahu jawapannya. Mana kita tahun ni sambutan New Year hanya tahlil dan juga doa selamat. Bagus. Tapi kalau dah berhenti COVID, agak-agak sama tak? Dari segi logik-logiknya sama ke tak sama? Kalau dah tak ada langsung COVID. Adakah tahlil saja? Ataupun macam biasa? Itu manusia tak faham. Bila manusia tak faham mesej Tuhan, kita bimbang. Sebab tu tajuk dia penting. Fikir. Kita tak fikir. Mana benda tu kita kena fikir. Bila kita tak layan mesej Tuhan, macam biasa hidup macam biasa, kita bimbang Allah bagi yang lebih dahsyat. Jadi cukuplah sekali tadi masa pun dah lebih daripada sepatutnya. Balik 155. Jadi saya nak beritahu tadi, saya ni ada saya first time sini. Saya first time ke ada? Nah, mungkin dulu lama lah kan. Jadi saya ada buat kelas online lah. Saya memang pengalaman saya pondok ni dah lama mengajar kitab 20 tahun. Sejak saya umur 20. Sekarang baru umur 20. Sejak umur 20, di Mesir saya 10 tahun, di Malaysia saya dah 10 tahun juga. Mana saya buka kelas-kelas ini untuk ustaz-ustaz pun ada. Antara yang join orang biasa ustaz. Tadi Ustaz Don masa saya buat kat sini pun dia join online. Cuma sekarang dia sibuk lah bila dah buka kenaran untuk dia pernah buka yang kedua di Cawangan di Shah Alam, kedai apa semua tu saya ingat. Yang Smoke Kingdom dia punya stick kan. Jadi dia pun tak sempat nak join. Jadi kita memang ada satu, maksudnya memang pengalaman yang sangat besar lah. Antara yang belajar kalau PU lah, PU Hafiz, PU Akram, PU Faris. Kalau Ustaz Otai ni Ustaz Halimdin. Kenal semua kenal, tak kenal teruk sangat. Artis kenal, Ustaz tak kenal. Ustaz Halimdin TV3 tu dia belajar kan. Sampai tahun lepas dia dah buka dia pun sibuk sikit lah. Memang bila buka ni dia agak kurang lah sebab ialah bila masa PKP ramai kan. Sebab orang sibuk. Sibuk dengan dunia ke apa tak tahulah. Wallahualam. Kita sangka baik dia sibuk berdakwah kan. Jadi kita ada pengalaman yang sangat besar. Jadi tak macam ini, kita belajar kuliah Masjid Surau dia terhad. Nak tanya pun segan. Kuliah ceramah takkan tipu Ustaz. Tengah khutbahan. Macam tu orang pandang pelik kan. Kita bila-bila masa boleh tanya. Sebab kita belajar memang satu-satu. Macam ni kita lebih pada seminar atau diskusi. Tak seminar satu-satu lambat lah. Satu-satu kitab banyak ada sebelah kita seminggu kan. Belajar tiap minggu. Kalau saya ada hal saya akan gantilah hari lain masa lain kan. Dan ada rakaman dia insya-Allah. Dan apa yang penting kita akan nota. Sebagian nota tu saya letak dalam Facebook IG ada. Saya buat grafik sikit kan. Bukan saya lah, adalah admin yang tolong kan.
Maknanya kita perlu belajar macam tu. Itu namanya penuntut ilmu. Kalau sekarang ni lebih kepada mustami', pendengar. Walaupun ada kitab pun, kitab sini. Kan? Maksudnya kita nak catat pun tak catat dah. Catat dengan minda je. Lepas keluar pada surau, hilang. Betul lah. Simpan dalam minda, lepas tu hilang. Gone. Maknanya kita belajar sesuatu. Banyak. Saya baru tahu tahun lepas bulan 6, tapi sangat banyak kitab dah habis. Antara pelajar utama kita ialah Datuk Dr. Fila Kamsah. Beliau, kenapa saya sebut pelajar utama? Sebab beliau sangat konsisten. Jarang miss. Orang lain banyak miss. Sibuk dengan dunia kot. Kan? Cari rezeki. Kan? Sekarang musim yang gawat kan. Jadi beliau walaupun sibuk, jarang lah. Malam tadi pun beliau ada kelas fiqh malam tadi. Dia ada setiap malam ada 2 kitab paling kurang. Kalau kami 3 kitab. Masuk kitab kiamat yang saya sebut tadi. Jadi sesiapa yang minat boleh boleh ambil nombor saya dah senang. Nombor kelas ataupun nombor untuk kita program kan. 013 35 33 248 013. Saya nombor balik laju benar kan. 013 35 33 248. Saya juga ada bawa umrah, tapi sekarang dah stop. Saya tunggulah kebenaran kan. Tapi saya lebih kepada kelas tadi lah. Sebab saya memang saya punya passion, saya sanggup tinggal SPM, saya sanggup tinggal kerja yang senang, kerja kerajaan, jadi pensyarah semua kerana benda ni. Sebab ini passion saya. Apa passion Melayu? Minat, kesungguhan. Saya sanggup, saya tak ambil SPM. Saya tinggalkan sekolah sekarang, saya passion nombor 1, bukan yang passion corot. Biasa orang pergi sana kerana corot. Apa tu kau tak boleh belajar sekolah, kau pergi pondok. Saya biasa form 1, form 2 saya nombor 1. Tapi saya sendiri minat. Walaupun ayah saya berat nak bagi itu. Saya punya passion ini. Kitab dan juga ilmu agama secara mendalam. Maknanya saya ajar insyaAllah semuanya benda yang dalam lah. Tapi santai lah. Jadi siapa yang minat nak belajar agama, boleh. Dan bayangkan Dr. Fila Kamsah bukannya biasa. Otai dan juga dia dah belajar daripada ulama yang hebat. Antaranya Ustaz Rondin. Itu antara guru dia. Tapi sanggup belajar cikai macam saya ni. Orang anak muda yang banyak kekurangan ni. Jadi menunjukkan ada sesuatu lah yang boleh saya berikan. Walaupun tak banyak, adalah sikit yang mampu saya nak share kepada para masyarakat. Jadi siapa yang minat boleh. Dia ada macam tuition, ada bayaran sikit dan sebagainya untuk kelangsungan hidup saya. Wallahu a'lam. Itu saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalamualaikum wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ahrusna bi annika allati la tanam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.